Okey, mungkin lepas exam nanti, okey, cikgu mungkin akan gunakan Telegram voice chat pula lah. Kita punya Telegram ni, punya Telegram dalam handset awak boleh guna sebagai macam Google Meet ni. So mungkin kalau orang yang lain tak stabil ke, data tak berapa ada ke, senang sikit lah. Sama boleh share screen apa semua, cikgu boleh ajar guna itu sahaja. Kita try tapi syarat dia nak minta tolong awak ataupun dibantu oleh parents awak, penjaga awak, update dulu Telegram ya untuk kelas akan datang. Kita try buat kelas guna Telegram voice chat. Kenapa Alia Marisa dah left ni, line tak elok ya? Cikgu dah record. Ingatkan cikgu ya siapa-siapa nak masuk tadi. Okey. So, selama ni kalau cikgu tunjuk PowerPoint, cikgu tak pernah tanya, you all dapat ke tengok PowerPoint cikgu kan? Sebab barulah cikgu tahu ada orang dia lambat sikit tengok image ni. So, cikgu off mic rupanya, ya Allah, subhanallah, sorry ya. Cikgu nak tanya, yang boleh cakap seorang tadi ya. Cikgu nak tanya, bila cikgu share screen, cikgu tunjuk PowerPoint cikgu ni, okey tak slide tu muncul satu P? Macam contohlah cikgu tekan. Okey tak slide? Okey. Okey. Kalau tak okey, cikgu nak tunjuk PDF sebab ada orang mungkin line dia slow kan. Tadi yang cikgu cakap tadi, next class kalau boleh tolong update Telegram. Update Telegram tu berarti awak pergi dekat Play Store ke, kalau Apple cikgu tak sure, and then update sikit. Nanti kan kita boleh buat Google Meet ni guna Telegram kita je. So senanglah sikit siapa-siapa yang line dia tak berapa kuat kan. Okey, contoh hari ni kita nak belajar jirim. Mungkinlah kita pernah dengar kan jirim ni. Kalau dalam bahasa Inggeris ni matter. Matter tu mungkin selalu dengar kot. Okey.
So jirim 5.1, jirim dalam alam. Okey, kenapa jirim dalam alam ni kita kena belajar dalam sains? Sebab semua benda yang dalam hidup kita ni semuanya adalah jirim. Baik udara ke, cecair ke, pepejal ke, semuanya adalah jirim. Ya. Okey, siapa je yang tak jirim dalam hidup kita? Nanti kita tengok Okey, pertama sekali kita kena tahu maksud jirim tu apa. Okey, so ini adalah jirim Okay, jirim didefinisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim. Jisim dan memenuhi ruang. Apa itu jisim? Jisim tu beratlah. Tapi kita ni salah guna. Berat sepatutnya dalam Newton. Jisim yang dalam kg ataupun gram jisim dalam kilogram ataupun gram. Itu sebenarnya jisim. Yang kita selalu kata berat saya beratlah dalam 50 kilogram. Itu sebenarnya jisim, bukan berat Berat kena ukur dalam Newton Tak apa, nanti kita biasakan. Sebab kita dah belajar bab 1. Kat situ ada SI unit. Kat situ lah kita tengok Okey. So kita ada jisim dan juga memenuhi ruang Okey, apa maksud dia memenuhi ruang? Okay, kalau ruang besar ni, contoh cikgu ada pensel lah. Pensel cikgu besar dia ruang ni. Sebab dia pepejal, so dia punya unit asas dia atom ke apa penuh dalamnya. Bila cikgu timbang, dalam 3 gram. Sebab apa 3 gram? Cikgu timbang 3 gram. Dia ada jisim dan juga memenuhi ruang. Sebab apa 3 gram? Sebab dia ada atom dalam dia tu Okey, semua benda hidup termasuklah manusia, manusia, tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim. Benda bukan hidup juga. Okey. Benda bukan hidup juga seperti air. Okey. Okey, air, tanah, batu dan udara juga adalah jirim Even udara pun, oksigen yang kita bernafas, karbon dioksida, walaupun kita tak nampak, kita tak boleh rasa pun, tapi kita guna hari-hari kan, itu juga adalah jirim So yang tak jirim sebenarnya hantu je agaknya hantu ke, iblis ke, mungkin tak jirim lah sebab dia tak ada jisim mungkin Okey. So kita kena tahu sifat fizik jirim. Sifat fizik ni sifat yang kita nampak. Fizik yang kita nampak, appearance dia. So ada 3 jenis jirim. Solid ni pepejal lah. Pepejal. Liquid ni cecair lah. Gas ni gas lah Even kita kentut pun dia ada jirim Okey. Sifat fizik ialah kualiti yang dikenal pasti. Hari ni cikgu punya pen agak main-main sikit. Kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia menggunakan alat pengukur. Boleh tak cikgu nak tahu apa 5 deria manusia satu plik? Siapa boleh tahu kat cikgu? Apa 5 deria manusia? Mendengar. Bau, rasa, lihat. Dengar. Lihat. Okey, very good. Tahu, rasa, lihat, dengar, bau apa semualah kan. Bau, tahu pula. Okey, so ini semua adalah sifat fizik jirim. Bila kita gunakan 5 deria manusia itu, kita boleh kenal pastilah. Okey, cikgu bagi contoh Cikgu bagi contoh bahan solid. Bila awak rasa dia keras. Awak bau, kalau contoh daging, awak bau macam hanyir-hanyir sikit lah. Ataupun kalau bau handset, ataupun bau benda baru kan, bau benda baru lah. Bau buku, itu semua menggunakan 5 deria rasa Ataupun gunakan alat pengukur, kita ukur. Buku boleh ukur guna alat ataupun kita guna yang hari tu angkut belnya, penimbang berat elektrik macam tu Okey. So sifat fizik jirim yang pertama kita kena tengok cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Takat didih air ialah 100 degree Celsius. Okey, ni selalulah kita buat kalau kita masak air. Tapi sekarang ramai orang pakai kowe kan. Even kowe tu pun dia ada takat didih dia. Kalau air panas tu suhu automatik 100 degree Celsius nampak dia bergelegak macam tu 100 degree Celsius lah. Okey, tapi kalau lah kita taruh air dengan garam.
Contohlah kita masak air dingin pula rasa nak minum air masin kan, macam air laut macam tu, kita pun taruh garam. Kemungkinan takat gigihnya sudah berubah. Sebab apa berubah? Sebab jirimnya juga sudah berubah, ya. Okey. Sifat kedua jirim, okey, ada akan menjadi penebat haba seperti plastik, dan ada juga yang akan jadi konduktor haba seperti logam. Jadi bila kita dah tahu sifat jirim itu, dia ni penebat haba, yang ni konduktor haba. So kalau konduktor haba seperti logam, kita buatlah periuk kan. Tapi pemegang ni kita tak naklah jadi panas kan. Kita gunakan, kita alaslah sikit dengan plastik ke, macam tu ya. So kita belajar sifat fizik jirim tu supaya kita boleh gunakan dalam hidup kita ya. Dan juga ada yang sifat fizik jirim ni dia boleh melarut. Contoh gula boleh melarut dalam air kopi. Dia ada sifat ketelarutan dia. Kita tengok gula ini adalah pepedal, tapi bila kita larut dalam air, dia boleh melarut ya. Okey. Dan juga ada takat lebur dan juga ada takat gila yang kita cakap tadi ya. Okay, takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cair pada tekanan yang tertentu. Okey, so jirim kalaulah berubah takat lebur dia, contoh takat beku kita tahu 0 degree Celsius kan, macam mana air nak jadi ais. Ini kita belajarlah ais kan. Okey. Tapi kalau ais nak jadi air, belum tentu kita akan gunakan 0 degree Celsius. Kemungkinan kalau suhu tu berubah dalam suhu bilik kita 24 pun, ais tu sudah mula mencair ya. Ais akan jadi air. Alright. So tapi kalau cikgu tiba-tiba air garam cikgu tadi, cikgu nak jadikan dia ais. Kok suhu dah mungkin berubah. Suhu akan jadi kemungkinan -1 ke 0 dengan -1 ini 1 Celsius ya. 1 Celsius, -1 Celsius. Sebenarnya lagi sejuk -1 Celsius ya. Bila jumpa kotak negatif ni maksudnya dia lebih sejuk lah, lebih ekstrim kita panggil ya. Okay. And then sifat kimia jirim pula adalah macam mana reaction dia. Macam mana tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Jadi sifat fizik dia kata yang kita nampak. Oh, dia boleh melarut ke larutan. Oh, dia ada takat beku. Boleh jadi beku takat didih. Dia ada takat lebur. Oh, dia boleh jadi pedebat ataupun konduktor. Itu semua kita boleh rasa menggunakan 5 deria rasa. Itu adalah sifat fizik jirim. Tapi kalau sifat kimia jirim ini, bila kita reactionkan bila kita tambah 2 tindak balas itu, dia akan menjadi bahan yang berbeza ya. Contohnya, okey. And then sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Okey, sebagai contoh kita tak sedar pun selama ni, contohlah kita punya pagar dekat rumah, tiba-tiba dia karat. Adakah kita nampak ada tindak balas air, udara pada besi pagar ataupun besi rail basikal sini? Kita tak nampak kan? Hari ni saya tengok macam udara ni bertindak balas lah dengan saya punya besi ni. Jarang kita akan nampak terus tiba-tiba karat lah, macam tu kan. Okay. So dia akan jadi bahan yang berbeza. Okey, bahan yang berbeza lah. Contoh kat sini, besi tambah air tambah dengan udara akan jadi karat. Karat itu barang yang bahan yang berbeza. Sebab tu kelas, sebab tu kita coating kan kita punya pagar kan. Either kita cat ke, kita grease kan ke. Kalau dekat basikal ni kita tak dedah kalau pada air hujan, sepatutnya simpanlah bawah bumbung rumah kita kan. Supaya kurang-kurangnya udara kita tak boleh nak avoid lah, sebab udara memang ada kan. Tapi air ni kita boleh avoid, jangan bagi dia kena kat rail kan. Sayang mak ayah kita beli mahal-mahal, tiba-tiba besi tu terkena air. Jadi karat. Tapi sekarang dah banyak dah basikal yang dibuat daripada kita panggil stainless steel ya, bahan-bahan stainless steel tahan karat.
Okey, yang seterusnya, okey, petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Okey, kita tengok kat sini daripada petrol ni macam cair kan. Okay, tiba-tiba jadi jirim yang mudah terbakar, jadi reaction lain. Petrol campur dengan oksigen, campur dengan oksigen lah, udara ya. Dia akan membantu pembakaran. So dah jadi wap air, dah jadi gases ya, jadi bahan lain lah. Okey, so untuk mengelaskan bahan, alright, kita bergantung kepada 4 faktor. Satu, ketumpatan, satu, takat lebur, takat didih dan ketelarutan. Apa dia ketumpatan, takat didih, ketelarutan. Ini kelas cara macam mana kita mendapatkan garam yang kita makan di rumah itu. Kita sejatkan air laut, dapatlah garam. So garam sebenarnya sedikit sangat membantu untuk kita punya saraf. Garam tu jirim kan? Garam ni bila kita makan sebenarnya kita punya sumber sodium untuk kita punya pelancaran saraf-saraf sel saraf yang kita belajar dekat bab 1 tu bergerak ke otak, ke tulang belakang, macam-macam lah supaya kita boleh lambai tangan, menepuk tampar semua saraf. Tapi kalau dia over sangat garam, dia akan jadi salur darah kita ni garam salur darah kita ni ada sel darah merah kan. Bila banyak sangat garam, dia akan pekatkan kita punya sel darah merah. So darah akan menjadi pekat. Sebab tu kena heart attack, high blood pressure tekanan darah tinggi. Sebab tu kita kena berhati-hati bila menggunakan garam. Kurang-kurangnya cikgu rasa 1 sudu teh setiap hari. Sehari saja 1 sudu teh. Sikitlah, bagilah sarapan tengah hari and then dinner. Tapi kena ambil, jangan tak ambil langsung garam Okey. Okey, kita tengok dulu ketumpatan. Kat sini cikgu bagi gambar minyak dan air. Kita gabunglah dua sekalipun, minyak ini akan terampung. Minyak tak akan bercantum dengan air disebabkan oleh berbeza ketumpatan. Minyak kurang tumpat daripada air. Okay. Ketumpatan ni apa? Ketumpatan ni adalah jisim per isi padu. So cikgu buat kat sini density, bahasa Inggerisnya density equal to jisim dalam kita ambil bahasa Melayu pun tak apa, jisim perkan dengan isi padu I. Inilah okey I okey. Kalau bahasa Inggeris yang sebenar-benarnya mass over volume. Mass over volume. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terampung dan tenggelam. Awak kena tahu ketumpatan ini baru kita boleh apply dalam kat rumah kita kan. Kenapalah bola tu tak terampung? Rupanya kita kena masukkan udara. Udara akan tinggikan jisim dia. Bila tinggikan jisim dia, so bila kita bahagi dengan isi padu dia, density dia akan bertambah ataupun berkurang lah macam tu. Okey, bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Okey, so sebab itulah contohlah kalau kita mandi kolam, kalau kita mandi kolam, kalau kita pakai baju, bukan baju renang, baju cotton, kapas, kita akan cepat tenggelam disebabkan oleh jisimnya tinggi. So ketumpatan akan jadi lebih tinggi. Jisim tinggi. Contohnya cikgu buat satu. Okey. Contohlah, contohnya jisim dia 10. Isi padu memang fix lah contoh 2 So kita akan dapat density dia 5. Okay, cuba cikgu ubah jisim dia 12. Okay, and then bahagi dengan isi padu tadi sama. Kita akan dapat density dia 6. So density ketumpatan dia akan jadi lebih berat. So berarti jisim tinggi, ni jisim tinggi jisim tinggi, density ataupun ketumpatan juga akan tinggi. So cikgu jawab balik soalan, kalau kita nak berenang, kenapa orang tak bagi kita pakai baju cotton, baju yang kita pakai waktu jalan tu? Sebab jisimnya tinggi, walaupun isi padu, berat badan kita tu sama kan. Okay. So cotton itu menyebabkan ketumpatannya akan tinggi dan kita akan cepat tenggelam, cepat lemas lah. Tapi kalau kita pakai baju renang ni latex So bila baju renang itu, so jisimnya akan berkurang. Bila jisim berkurang, density pun kurang dan kita akan senang sedikit untuk terapung. Okey, lama tak mandi kolam kan?
Oleh itu minyak akan terapung di permukaan air ya. Okey. Contoh bahan yang dikelaskan mengikut ketumpatan. Okey, contohnya campuran gliserol dan air. Apa gliserol ni kan? Gliserol ni adalah satu contoh macam bahan lemak yang macam nak jadi sabun macam tu. Sebenarnya sabun ya. So gliserol lebih tumpat, air kurang tumpat. So kalau kita lukis gambar, okey, kurang tumpat air kan. So kita akan tengok kat sini, air dekat sini, air glycerol akan jadi atas macam tu lah. Okey, sebab glycerol sorry cikgu terbalik. Okey, begini ya. Glycerol di bawah, glycerol kat bawah, air dekat atas. Sebabnya air kurang tumpat daripada glycerol. Okey. Okey. Contoh yang kedua, petrol dan mercury. Mercury ni dalam kita guna termometer. Petrol ni kita isi kat rumah lah, kat dalam kat rumah, dekat kereta kan. Okay, siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Okey, lebih tumpat mercury, kurang tumpat petrol. So barisan bawah siapa? Mercury ke petrol? Satu P. Mercury. Very good. Mercury. Raksa dalam bahasa Melayu sebenarnya raksa. So, mercury sangat bahaya ya. Kita tak boleh pegang sesuka hati ya. Dia boleh menyebabkan kita terentak ya. Jangka panjang dia kita akan dapat kanser macam tu lah. Okey, so sama juga dengan pasir dan air. Kita tengok lebih tumpat pasir lah, kurang tumpat air. So buatlah banyak mana pasir pun, air tak akan bercampur dengan pasir. Kacau lah macam kita kacau air garam tu, dia tak akan larut ya. Okey, minyak dan gabus. Ni lebih tumpat minyak di bawah, gabus di atas lah. Gabus ni macam penutup botol zaman-zaman dulu kan. Okey. Muhammad boleh tak buka Zoom tadi? Link sama Okey. Takat lebur dan takat didih. Okey. Tadi cikgu dah terang sikit. Apa itu takat lebur? Okay. Takat lebur ialah sesuatu suhu takat lebur, suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Tadi kita dah belajar ketumpatan. Sekarang kita nak belajar takat lebur dan takat didih ya. Ciri yang kedua. Okey, cikgu ni kadang-kadang ajar laju sikit, cikgu terlupa sekarang, ada tertinggal fakta. Okey. And then takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair menjadi gas. Ingat, takat didih cecair jadi gas. Contoh kalau kita masak air kan, jadi macam ais tukar jadi ais yang berpejal tukar jadi cair, itu takat lebur. Okey, jirim juga ni jirim boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur dan takat didih sesuatu bahan. Okey, dalam kimia tak belajar masa form 5, awak akan tengok kat rumah ada tak ubat gegat untuk ubat gegat tu yang kita nak halau lipas kan. Ubat gegat tu kita taruhlah mana-mana, toilet ke, store ke, lama-lama daripada saiz, contohnya saiz dia besar kan, dalam isi dia dalam 5 gram. Bila kita ukur kemudian dalam seminggu macam tu, dia akan jadi jadi 1 gram. So itu menunjukkan itu proses pemejal wapan lah. Tapi tetap juga kita boleh klasifikasikan dia. Orang dia punya takat lebur berapa, takat didih dia berapa. Dalam kimia nanti bila awak jadi ahli kimia, bila orang sebut saja melting point around 0.0 degree Celsius. So dalam kepala dah ada air masak. Dan saya kata contoh tu melting point lah. Melting point for X is negative 23. So dalam kepala dah ada kemungkinan dia alkohol. Macam tu itu bahasa istilah kimianya Semua juga kan macam mana belagak gitu ya. Okey. Alright, kita tengok kat sini takat lebur dan takat didih. Okey, bahan air, takat lebur kosong lah, standard takat didih. Boiling point dalam bahasa Inggerisnya. Benar, cikgu nak mengingatkan ya. Okey, kita tengok alkohol berapa. Okey, alkohol. Okey, takat leburnya negatif 112. Bayanglah, betul-betul tempat tu kena sejuk, barulah alkohol tu akan
akan lebur kan. Okay, and then takat didihnya adalah 78 degree Celsius. Sebab itulah alkohol ini dijadikan minuman untuk memanaskan badan di negara-negara yang ada 4 musim yang sejuk. Soju dekat Korea, beer dekat US, contoh dekat sana lah dia ada banyak wine apa, semua itu semua sebenarnya untuk memanaskan badan sebab takat dia sikit je, 78 saja dah boleh memanaskan badan. Okay, so sebenarnya alkohol tu diambil untuk memanaskan badan, tapi kita orang Islam memang diharamkan lah sebab dia menjadikan kita tak waras. Okey, dan juga sebenarnya daripada segi kesihatan, alkohol tidak berapa baik lah. Dia akan mengganggu fungsi sistem darah kita. And then kupram ni banyak kalau kita tengok dekat salur-salur kabel telefon kita ke, dekat luar, dekat macam wayar yang apa kat luar. Okey, takat lebuhnya 1085. Sebab tu kita jadikan dia salah satu kita punya konduktor haba lah. And then takat dia pun tinggi 2562. Kau pergilah kau pergilah biarkan dia suhu setakat kat luar tu baru 30-50 degree Celsius tu okey lagi dia tak akan didih lah, dia tak akan terbakar kan. Okey, oksigen nak mampatkan takat lebur oksigen negatif 218. Ini memang betul-betul kalau negatif-negatif ni kita kena gunakan apa tahu macam satu periuk tekanan macam tu Okey, ini takat dia negatif 183 Okey. Tadi ni lah masa cikgu tadi. Kalau lah ada awak nak jadi chemist punya ahli satu hari nanti saintis dalam bidang kimia, awak kalau orang sebut je melting point is around negative 218 kalau oksigen. Dia tak sebut dah melting point for oxygen. No, dia kata sebut takat lebur ataupun takat dia melting or boiling point Maksudnya seronok jugalah. Cikgu sangat suka kimia jugalah Tapi cikgu lagi suka bio lah. Okey. Yang sifat ketiganya adalah ketelarutan. Ketelarutan ni mungkin simple sikit lah. Kita terus nampak kan dia boleh larut Okey. Kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Contohnya air kopi. Contohnya gula. Gula itu adalah pelarut. Alamak, aku Syahrizul tak boleh masuk ke? Okey, biar dulu saya tanya. Okey, gula masuk dalam air kopi jadi gula masuk dalam kopi jadilah air kopi, membentuk larutan air kopi. Gula itu adalah pelarut. Macam tu Okey, ketelarutan sesuatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan pelarut dan pelarut lah. Okey, oleh sebab bahan yang berbeza, saya tak dapat join boleh tak bagi boleh bagi email tak? Ke line telok. Okay. Alright. Cikgu sambung Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan pelarut yang berbeza, jirim juga boleh dikelaskan mengikut ketelarutan bahan. Okey. Nak sini. Okey. So, okey. Sebab tu kelas kita kena tahu konsep jirim itu. Bila contoh kita buat air, cikgu nak tanya satu pi. Senangnya gula ni besar macam ni ke ataupun gula tu halus-halus macam gula kat rumah kita? Siapa lebih cepat melarut satu pi? Gula yang besar. Gula yang kecil lah. Itulah tujuannya kita belajar jirim ni. Okey. Cikgu try masukkan kawan sekejap Kalau dia boleh masuk. Cikgu rasa line dia tak okey kot. Sekejap. Okey.
Tak apa, kalau awak tak boleh masuk kelas, awak dah PM cikgu, kira hadir lah. Okay. Alright. Okey cici fizik. Okey, kelautan settle sebagai contoh kita melarutkan gula. Gula itu bahan larut di dalam air kopi pelarut, akhirnya akan jadi larutan ya. Okey, habis. Boleh tak cikgu nak tahu? Faham tak 5.1? 151P boleh ke? Boleh Guru. Okey. Kita dah tengok sifat fizik, sifat kimia, kita dah tengok cara-cara nak kelaskan. Cara-cara nak kelaskan tadi ada 4 kan? Ketumpatan dia and then lebur, takat diding dan juga ketelarutan. Alright? Okay. So, hari ini 5. Okay. Cikgu try masuk 5.2 sikit lah, sikit saja. Sikit saja. Banyak buat 5.2. Okay, kita baca 5.2 sikit je. Okey, tadi kita dah tengok keadaan jirim. Okey, yang cikgu cakap dalam satu bahan itu ada yang cikgu panggil atom itu, ataupun dalam sains kita panggil zarah seni. Zarah-zarah ini amat kecil sehingga tak dapat lihat dengan mata kasar. Memang tak boleh tengok lah, kita kena guna mikroskop cahaya. Okey, ini adalah teori kinetik ya. Kinetik ni maksudnya bergerak. Macam mana zarah seni itu bergerak dalam keadaan dalam ruang dia. Okey, jirim dia kata teori kinetik jirim daripada zarah-zarah yang halus, yang diskrit tu berarti dia sentiasa bergerak pada semua arah. Itu maksud teori kinetik. Okey, so zarah-zarah jirim akan sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Yalah, kalau dah bergerak sana sini mesti dilanggar kan. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada satu jirim, zarah akan bergerak lebih laju. Apabila disejukkan, zarah bergerak lebih perlahan. So, kalau kita panaskan, contoh kita masak air, zarah tu bergerak lebih laju. Tapi kalau kita sejukkan, suhu dalam peti sejuk ke, dia akan lebih sejuk lah. Jirim wujud dalam 3 keadaan yang berlainan, pepejal, cecair dan gas. Pepejal, cecair, gas. Okey. Okay, so air ini adalah cecair. Okey, air yang special sikit dia boleh wujud dalam 3 keadaan. Contoh, dalam keadaan suhu bilik, air jadi cecair. Tapi kalau kita sejukkan, air jadi ais. Air berubah jadi ais, pepejal lah. And then kalau kita panaskan, air jadi uap air. So gas ya. Okey. So bentuknya, sifat dia bentuk dia, pepejal bentuk tetap, cecair dia akan ikut bekas yang diisi sama, gas pun sama bekas yang diisi. Contoh balon, kita tiup-tiup barulah zarah-zarah kecil itu ikut bekas lah. Kalau banyak tu lah kan. Okey, jisim pepejal tetap, jisim tetap juga, tapi gas tiada jisim tetap ya. Kalau kita nak ukur berat jisim untuk balon, dia tak tetap. Contoh okey, isi padu juga tetap. Isi padu ni yang belajar panjang, darab, lebar, darab tinggi tu volume dia. Okey, cair dia isi padu tetap. Kalau gas mengikut bekas lah. Okay, keboleh mampatan. Pepejal tak boleh mampat. Awak nak mampatkan handset memang tak boleh lah. Pepejal memang sampai pecah lah. Okay, cair suka dimampat. Boleh lagi lah. Contohnya kalau kita taruh air dalam balon. Boleh lagi sikit lah kita nak jadi nak cari kan. Tapi kalau gas memang boleh dimampakkan terus. Ikutlah cara nak mampat sebab ada banyak ruang-ruang kosong So pepejal ruang antara zarah sangat kecil. Susunan zarah tersusun sangat rapat. Pergerakan zarah bergetar pada kedudukan yang tetap. Bergetar tu maksudnya dia bergerak kat tempat dia tak boleh pun bergerak laju kan. So teori kinetik dia tadi sangat perlahan lah. Dia diskrit perlahan je. Okey, kalau ni contoh-contoh pepejal cikgu ada diamond. Ni semua yang diimpikan oleh perempuan lah. Cikgu ada kereta, sport car. Lelaki suka ais yang kita akan dapat hari-hari. Cikgu ada tak dapat dua-dua ni, kita dapat ais kurang-kurangnya dan garam. Ini contoh pepejal. Banyaklah pepejal lah semuanya. Cikgu rasa kat rumah pepejal lah.
Okey, and then cecair, cecair ruang antara zarah sederhana. So still ada ruang kan? Ruang-ruang ni susunan zarah tersusun rapat tapi taklah rapat sangat kan. And then pergerakan zarah bebas bergerak. Yang ni boleh gerak tiba-tiba sampai kat bawah sini. Macam tu lah. Dia menggelonsor. Kau naik, aku turun. Macam tu. Dan berlanggar antara satu sama lain. Okey, ini cecair minyak masak rumah kita. Contohnya, kalau gas, okay, ruang antara zarah sangat besar. Dan dia berjauhan. Hai. Ini baru dengar. Hai. Ada kat mic tu. Okay. Ini pergerakan zarah. Berarti cikgu dengar suara cikgu. Ikram. Boleh ke tutup mic kejap? Cikgu dengar suara Ikram. Okey, cikgu mute dah. Okey. Alright, ini adalah gas. Kita tengok kat sini gas. Ruang antara zarah besar. Susunan zarah berjauhan antara satu sama lain. Okey, dan pergerakan zarah bebas bergerak secara rawak dan berlanggar satu sama lain. Senang untuk berlanggar lah sebab dia jarak besar. Itu gas. Okey, contoh gas. Ini oksigen lah. Kita memang nak oksigen hari-hari, kita ambil oksigen kan, dan kita akan lepaskan karbon dioksida. O ni yang besar ni, O besar. C yang besar, O kecil. Okey, so plasma. Bila kita tak boleh kategoriskan dia pepejal, cecair ataupun gas, kita kategoriskan dia sebagai plasma. Contohnya matahari. Kita tak boleh nak kategoriskan dia pepejal ke, gas ke, cecair, memang tak lah. Matahari berada pada, tapi matahari tetap jirim lah. Tapi kita panggil dia plasma. Okey. Dan kalau resapan dalam 3 keadaan jirim, okey, zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Kalau awak tengok dekat buku teks kita, buku surat pertama bab 5, dia kata kenapa kalau kita pergi satu tempat tu ada lebah kan, kita taklah kacau sangat lebah tu, tiba-tiba lebah tu kejar kita. Sebab lebah ni dia terbau wangi, bau badan kita ataupun wangian kita tu. Contoh kalau perempuan pakai perfume ke, dia bau, bau buah dia kata. So dia akan terbang lah. Jadi kalau tak pakai perfume pun dia tetap juga bau badan kita. So itu semua berlaku disebabkan oleh udara, bauan kita tu adalah gas. Gas adalah jirim dan dia boleh tersebar. So, dan tersebar dengan cara resapan. Resapan adalah pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Contoh, di dalam pepejal, sebab kita buat eksperimen lah, menarik juga. Kita ada hablo, dan kita ada agar-agar tidak berwarna. Lepas beberapa hari kita akan tengok kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Kadang-kadang tak semua macam ni pun. Kalau kita buat eksperimen, kadang-kadang sampai sini je biru dia. Okey, berbeza dengan kalau kita taruh air, taruh hablo kuprum sulfat ni. Hablo kuprum sulfat ni adalah sebenarnya nila sebelum jadi cecair. Kat rumah kita ada nila warna biru kan, nak nila baju tu. Okey, nila tu adalah kuprum sulfat. Okey, dan kita biar dalam air ni dalam 2 hours, 2 jam. Apa jadi kadar resapan zarah cecair lebih tinggi sikit lah daripada pepejal. Okey, gas, kalau dalam gas, okey, yang ni cikgu ada video dia, nanti cikgu share. Okey, gas, contoh gas bromin. Gas bromin ni tidaklah bahaya tapi tak boleh hidup selalu lah ya. Okey, gas bromin memenuhi, kalau kita buat eksperimen, kita tak guna gas bromin pun, kita bakar je saja macam kita bakar kertas ke, ada gas tu kita try. Okay, ada dua balang gas. Kita tutup sikit guna penutup balang gas ni. Dan kat bawah ni kita lepaskan gas. Dan lepas tu kita buka penutup ni. Nanti dia akan terus memenuhi ruang. Tak sampai 15 minit pun. Kadang-kadang 1 minit je kalau kita buat eksperimen tu terus tersebar. So berarti resapan gas yang ni nombor 1, cecair nombor 2, pepejal nombor 3 ya. Okey. So perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik jirim. Okey.
Okey, ini mungkin semua akan faham lah. Bila kita nak panaskan sesuatu, jirim itu, dia menyebabkan tenaga kinetik dia akan bergerak lebih laju. Panas, okey, tenaga kinetik dia bergerak lebih, tenaga saya buat fikir ya, tenaga kinetik bergerak lebih laju. Zarah akan bergerak pun lebih laju. So, tapi kalau kita nak sejukkan dia, sejukkan, so tak adalah haba kan. Apa jadi? Tenaga kinetik perlahan. Zarah pun akan jadi perlahan, zarah akan menarik satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal. Ini semua disebabkan oleh teori kinetik tadi ya, terdiri pada zarah halus dan bergerak diskret Okey, so cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Ini contoh pembekuan lah. Ini contoh kalau cikgu panaskan. Panaskan ya. Okey. Alright. Okey, ini kalau panas. Apabila bahan pepejal dipanaskan, bahan tersebut akan berubah menjadi cecair dan akhirnya bertukar menjadi gas. Setengah bahan pula akan berubah terus daripada pepejal menjadi gas. Ini dinamakan pemejawapan. Cikgu dah bagi contoh tadi. Semasa proses pemejawapan, tenaga kinetik zarah-zarah bertambah apabila zarah menyerap haba. So ingat, bila kita panaskan ataupun proses pemejawapan, zarah akan menyerap haba. Automatik dia akan jadi pepejal akan tukar jadi gas. Okey, so kalau panas, haba diserap. Haba diserap. Kalau sejuk, pendek katanya haba dibebaskan. Contoh, kita nak tukarkan pepejal kepada cecair. Kita kena panaskan dia kan. Contohnya gula, kita kena panaskan, taruh dalam air gula. Apa jadi masa ni? Haba diserap. Boleh? Haba serap barulah zarah-zarah ni bergerak menjauhi satu sama lain. Tapi kalau kita nak jadikan cecair, contoh air masak kita nak jadikan ais, kita kena bebaskan haba. Bila bebaskan haba, lambat sangat gerak zarah dia kan. So zarah akan mendekati satu sama lain inilah proses dia. Okey. So ini adalah nota awak. Awak buat ini sahaja dalam buku awak. Okey. Kesan haba kepada jirim Ini sahaja cikgu nak buat. Pepejal kepada gas. Okey, haba diserap. Pemejal wapan. So bila haba diserap, okey, zarah-zarah gerak zarah-zarah tu akan bergerak lebih cepat Kalau haba dibebaskan tadi, zarah-zarah bergerak lebih lambat. Macam itulah. So, pepejal kepada gas kita panggil pemejal wapan. Okey. Lepas tu pepejal kepada air kita panggil peleburan. Tapi cecair kepada pepejal kita panggil pembekuan. Okey, cecair kepada gas kita panggil kondensasi. And then gas kepada cecair kita panggil penyejatan Gas kepada pepejal kita panggil pemejal luapan juga. Okey. So pepejal yang ni cikgu nak awak baca sendiri. Okey. Sebab ini kita pernah belajar masa sekolah rendah. Belum tengok sendiri. Okey, cikgu rasa cikgu stop kat sini sahaja. Sampai sini. Cikgu akan sambung kelas minggu lepas periksa lah. Sikit ni, bab 5 ni Okey, kelas 1P. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau cikgu tanya pepejal kepada gas, proses apa tu? Pemejal wapan. Pemejal wapan. Boleh tak cikgu nak tahu, haba dibebaskan ke haba diserap? Dibebaskan. Haba diserap. Boleh je kan? Haba diserap ke haba dibebaskan? Dibebaskan. Haba dibebaskan. Diserapkan. Haba Serap. Okey, haba diserap. Okey, kita tengok balik. Aku keluar pula soalan ni kan. Okey, haba diserap. Bila haba diserap, okey tengok balik kat sini tadi. Okey, haba diserap menyebabkan zarah-zarah tadi bergerak dengan lebih laju lah. Okey.
Okey, bila laju tu zarah-zarah akan menjauhi satu sama lain. So faham kan yang hari ni cikgu tak akan ajar lebih-lebih sangat. Awak faham maksud haba diserap, haba dibebaskan. Haba dibebaskan, zarah-zarah malas nak gerak. Bila malas nak gerak, zarah-zarah akan mendekati satu sama lain. Sebab tu gas akan jadi pepejal. Cair akan jadi pepejal sebab haba dibebaskan. Haba bebas, zarah malas nak bergerak. Zarah tak bergerak. So zarah ditarik menjadi jirim yang lain lah. Okey, so cikgu stop kat sini. Okey, lepas ni kejawab tolong ulang kaji sementara cikgu bagi jawapan pada modul yang lain itu. Okey, boleh ke satu pin? Ada soalan tak satu pin? Ada. Ada, very good. Siapa nak tanya tadi? Periksa 5.1 Katanya sampai 5.1 sebabnya kelas lain dah berada sampai bab 6. Tak tahulah mungkin bab 5 tu dia bab 5 tu simple kita belajar tadi kan. Mungkin sampai pemejal wafal semua tu lah kot, sikit-sikit kot. Okey. Konsep soalan tahu dah macam mana? Cikgu pun tak tahu lagi sebab yang buat soalan Cikgu Ghazali. Nanti kalau cikgu dapat info, kemungkinan soalan objektif lah ataupun sikit struktur kot kemungkinan. Cikgu tak sure lagi sebab Cikgu Ghazali tengah dalam proses menyiapkan soalan. Okey. Sekejap lagi cikgu nak bagi tengok kat sini siapa yang tak join kelas. Sebab cikgu perasan ada yang tak join kelas langsung. Cikgu risau nanti minggu depan waktu periksa tak boleh nak ambil periksa sebab tak tahu link ke apa. Nanti beritahu kat cikgu juga siapa-siapa yang tak hadir. Okey, cikgu stop kelas di sini. Ada apa-apa tak nak tanya? Tak ada Ada apa nak tanya? Ada. Tak ada. Okey, satu P. Assalamualaikum. Good luck periksa. Jangan lupa siapkan kerja cikgu suruh buat tadi. Ulang kaji jangan lupa ya. Okey, kita stop kat sini. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Carilah